بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه أمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولكل وصحابه أجمعين وجميع أولياءنا الغطابة الأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء وسائر عباد الله الصالحين وإلى أرواح أسلافنا ووالدينا ومشايخنا وحواشينا وأقاربنا وجميع أهل هذه السلسلة وخصوصا إلى حضرة الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم برحمته والمغفرة أن المحلهم ينفعنا بعلومهم بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح لنا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا وإنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, wahai Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah kesemua dosa-dosa kesalahan, kesilapan, kelalaian dan kecuaian kami terhadap-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah kedua ibu bapa kami, rahmati dan kasihanilah kedua mereka seperti mana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu membesarkan kami semenjak kami masih kecil lagi, Ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah tugaskan guru-guru dalam mendidik kami, Ya Allah. Dan Kau ampunkanlah pasangan hidup kami, suami isteri kami, anak-anak kami, anak didik kami, sekalian ahli keluarga dan kerabat kami, dan sekalian umat Islam, Ya Allah. Kau ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka, berkatilah mereka sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia, Ya Allah. Ya Allah, sungguhnya pada malam ini kami berhimpun kerana-Mu dan Kau Maha mengetahui apa yang kami niatkan dalam hati kami ini. Maka Kau bukakanlah segala pintu-pintu hati kami ini, Ya Fattah. Lembutkanlah jiwa kami ini, Ya Latif. Sucikanlah nafsu kami, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah kesemua urusan kami, pecahkanlah kesukaran kami, perbaiki dan indahkanlah lagi akhlak kelakuan kami, lancarkanlah percakapan kami, luaskanlah rezeki kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, sembuhkanlah penyakit kami, sehatkanlah umur badan kami, dan Kau bukakanlah ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami ini agar kami dapat memahami antara satu sama lainnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Alim al-Ghaibi wa Syahadah, Kau tambahkanlah lagi buat kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan rezekikanlah kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul, ilham para malaikat yang hampir dengan-Mu, Ya Allah. Dan Kau lindungilah kami daripada kesemua kejahatan dan tipu daya makhluk, dan daripada setiap pandangan mata manusia yang memandang kami dari hati, serta daripada segala mereka yang mempunyai perasaan hasad dengki terhadap kami. Hafidha alim wa anta hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dimulakan dalam pengurusi Korea Cikgu Gaus, barisan ahli tata kuasa surau, dan juga sekalian tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah dan anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Boleh dengar ke suara saya? Mana lagi kuat? Suara hujan lagi kuat ke ataupun suara sel lagi kuat? Tak dengar tu. Tes. Cuba suara. Cuba suara. Boleh? Ibu dengar. Puan, boleh dengar ke suara tuan-tuan puan? Boleh dengar? Tak ada respon tu. Boleh dengar ke tak boleh dengar? Boleh. Kena kuatkan lagi sikit ke macam mana? Kuatkan sikit lagi, ya. Test. Speaker ni memang dah ada surau ya. Speaker tu.
Memang tak ada. Amplifier dah tak ada ya. Kita mana pakai mic. Tak apa, tak apa. Sementara nak adjust apa audio ni, tuan-tuan apa khabar semua Siap berkoya, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita dapat dipertemukan sekali lagi tuan-tuan walaupun hujan lobek malam ni kan. Tak lobek juga ya, wanyai-wanyai hujan kan. Jadi biasanya kalau hujan wanyai-wanyai ni memang panjang lah masuk kan. Dia punya apa tu, tempoh waktu itu agak panjang lah. Kalau lobek tu dia sekejap je. Kalau wanyai-wanyai ni kan, dia tak ada wanyai tapi hujan tu tak terlampau kuat sangat kan. Tak terlampau lembat, maka dia sikit lah. Ya. Okay. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, dan saya ucapkan juga tahniah syabas kepada tuan-tuan dan puan yang buat keputusan, pilihan untuk hadir pada malam ni walaupun hujan lebih lobek tuan-tuan dan puan. Semoga Allah Ta'ala dengan limpahan rahmat yang diturunkan melalui hujan ni juga, Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita semua. Terutamanya kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh mujahadah. Ini panggil kesungguhan tu dalam bahasa Arab mujahadah lah. Walaupun hujan kan, hujan-hujan ni sebenarnya sedap duduk kat rumah kan. Lebih selesa lagi tuan-tuan dan puan kalau kita duduk relax di rumah. Kenapa anak-anak pula ni sekarang musim cuti sekolah kan. Tuan-tuan dan puan sekali lagi, bila mana tuan-tuan dan puan buat keputusan untuk sama-sama hadir pada malam ni dalam majlis ilmu, moga-moga Allah Ta'ala berkati, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Okey ke? Kita nak teruskan? Tes. Ni dah macam tak dengar dah ni. Ini tak ya? Okey. Okey, baik. Alright. Jadi kita teruskan dengan tanpa speaker tuan-tuan ya. Boleh ya? Dengar, mudah-mudahan kita doakanlah semoga suara saya lebih kuat, konsisten sampai ke penghujung sesi kita pada malam ni. Dan semoga hujan rahmat yang Allah Ta'ala turunkan ini, bunyi itu dikurangkanlah. Hujan tu tetap ada tapi bunyi itu tuan-tuan dan puan moga-moga fokus kepada suara saya. Boleh ya? Baik. Dan malam ni insya-Allah tuan-tuan dan puan kita nak masuk, kalau itu hari kita dah sama-sama membincangkan mukaddimah kitab ini, di mana telah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan ada 3 kunci keberkatan. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat lah, mudah-mudahan masih ingat kan, walaupun kita sebulan sekali ya. Kunci keberkatan telah dikongsikan sebelum ni tuan-tuan dan puan, ada 3 ya, yang mana insya-Allah sampai pada ni kita akan recap balik. Dan malam ni kita akan mula tuan-tuan dan puan untuk membincangkan, menyambung perbincangan mukaddimah. Masih lagi dalam mukaddimah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nak bagi tahu pada kita semua, iaitu ini adalah antara perkara yang terpenting sebelum daripada kita nak menuntut ilmu. Apa saja ilmu, terutamanya ilmu agama ni lah. Dan apakah perkara tu tuan-tuan dan puan? Kita sambung sekejap lagi. Dan sebelum kita teruskan perbincangan, terlebih dahulu jom sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh semangat, mudah-mudahan kita niatkan moga-moga asbab selawat ni Allah Subhanahu wa taala bukakan kefahaman buat kita semua. Kita dapat bukan sekadar memahami, bukan hanya sekadar dapat menghayati, bahkan juga kita dapat hadam, dan juga yang lebih penting lagi tuan-tuan dan puan, kita dapat amalkan, kita dapat praktikkan apa yang bakal kita bincangkan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan asbab selawat ini juga Allah Taala tunaikan, makbulkan apa sahaja niat-niat positif kita, niat-niat yang baik yang tuan-tuan dan puan bawa bersama-sama untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan semoga mudah-mudahan dengan ucapan selawat ini juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nakunu fi khazainillahi nura wa takunu lana walilmu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nakunu fi khazainillahi nura wa takunu lana walilmu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأوياء ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوادي الكريم آله وصلي في كل لمحة ونفس بعدد بمعلوم الله. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Isyak masuk 8.25. InsyaAllah kita akan lanjutkan sehingga 8.35. Anggaran masa tuan-tuan antara 8.35 ke 8.40 lah. Dan seperti biasa tuan-tuan, kalau sekiranya ada sebarang pertanyaan, persoalan, bolehlah berbuat demikian ya di penghujung sesi kita nanti. Ataupun kalau tuan-tuan tak faham, tak jelas apa saja yang kita bakal bincangkan sewaktu sedang berlangsung sesi kita, bolehlah tanya on the spot pun boleh. Saya terbuka untuk menerima sebarang pertanyaan dan persoalan. Okey? Baik. Bila bercakap tanpa menggunakan mic ni tuan-tuan perlukan bantuan ya so. Bantuan air lah. Ada kau air? Muka surat pertama ya. Boleh tengok muka surat pertama? Masih lagi pada perbincangan muqaddimah. Dan muqaddimah ni mungkin kita akan buat dalam 3 sesi tuan-tuan ya. Sesi pertama tadi kita dah bincangkan tentang kunci keberkatan. Ini kebiasaan menjadi kebiasaan. Menjadi satu pattern lah bagi para alim ulama yang silam, termasuklah ulama-ulama yang contemporary sekarang ni pun tuan-tuan. Baik. Okey, jawab tu. Terima kasih. Terima kasih ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjadi kebiasaan para alim ulama dahulu kala umat Islam ya. Setiap kali nak memulakan sahaja apa sahaja kitab karangan mereka ni akan mulakan dengan 3 perkara ni. Ini yang mana dia adalah merupakan kunci keberkatan seperti yang telah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan itu tadi. Saya ingat lagi ya. Yang pertama apa dia? Bismillah. Itu yang pertama sekali. Bismillah. Yang kedua, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi satu perkara yang sangat bagus tuan-tuan untuk kita modelkan. Apa saja kita nak buat suatu perkara, nak bagi memastikan kita dapat mencapai tahap keberkatan yang maksimum. Apa keberkat? Berkat ni bertambah kebaikan, makin berkembang lagi, besar lagi keberkatan tersebut. Pastikan jangan lupa jangan tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ataupun nak pendek, Bismillah, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Cukup. Berapa minit tuan-tuan dan sampai tak seminit? Tak sampai pun. 10 saat pun tak sampai. Betul? Tetapi impak dia, kesannya sangat besar untuk menjemput keberkatan dalam kehidupan kita. So ini sangat penting tuan-tuan dan puan. Dan semoga bila mana dia berkat ini berkembang, setiap apa kita buat juga dia tetap kebaikan itu menjadi semakin merebak dan dia membesar, subur. Seperti mana pokok yang disirami oleh air hujan kan. Sekarang kita hujan. Begitu jugalah keberkatan yang diperlukan dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan. Dia ada berkembang, dia ada menguncup ya. Yang kita sekarang ni cuba perhatikan balik pada diri kita tuan-tuan dan puan. Apakah keberkatan yang ada pada diri kita ni semakin berkembang ataupun semakin menguncup? Ini boleh kita tahu, kita boleh tengok sendirilah, boleh cek sendiri tuan-tuan dan puan. Kalau lah berkembang, alhamdulillah. Dan kalau kita nak kembangkan lagi, inilah kunci dia. Tapi kalau semakin menguncup, apa perlu kita kena buat? Berbaliklah kepada kunci keberkatan ni. Dan bukan sekadar kita nak baca je sebenarnya. Tapi apa makna di sebalik itu? Ini pun kita bincangkan sebelum ni kan. Apa makna tersirat di sebalik Bismillahirrahmanirrahim? Tak lain tak bukan apa dia tuan-tuan dan puan? Pergantungan. Kita kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyadari kita semakin berkurang kebaikan kita ni, kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bismillah. Kita nak cangkuk balik. Ibarat macam kipeh kat atas kepala tuan-tuan dan puan sekarang ni. Cuba tengok, perhatikan. Kalau seandainya tak ada cangkuk lah, ataupun cangkuk tu tak kuat Haji kan, apa jadi kat kipeh tu? Jatuh. Siapa yang ada bawah tu? Nasib lah. Karena pula kipeh tu senang berpusing kan. Jawabnya kedarek lah kan. Kalau umur pendek, umur panjang, sakit. Dapat sakit, tuan-tuan masuk hospital. Kenapa? Sebab cangkuk tidak kuat. Cangkuk dia tidak kuat. Demikian juga ada dalam kehidupan kita. Ni kita perlu kena kuatkan cangkuk kita. Dan di antara cangkuk yang paling penting sekali adalah cangkuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan cangkuk tu, apa saja bebanan di bawah tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tak kira lah bau macam mana sekalipun, dia boleh menahan bebanan tampungan tersebut. Jadi seandainya tak kuat, walaupun beban tu tak ada lah, borek mana pun. Kan? Maka bila cangkuk tak kuat, senang dia akan tercabut. Demikian jugalah ujian dalam kehidupan kita. Kita rasa borek sangat kan. Kadang-kadang ada orang rasa, macam nak mati dah. Sebab akan apa? Cangkuk dia dengan Tuhan tu tidak kuat. Jadi kuatkan cangkuk insya-Allah. Apa saja ujian, sebesar mana pun ujian, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada kita untuk hadapnya. Baik. Yang kedua, alhamdulillah tu makna tersirat di sebaliknya apa? Tuan-tuan dan puan, syukur. Mulakan dengan kesyukuran. Kita ni kan Allah Ta'ala bagi banyak nikmat sebenarnya. Cuma kita fokus kita tu benda yang tak ada. Kita hanya tengok, perhatikan benda yang tak ada, yang kita tak nampak. Kita rasa kita tak dapat pun benda ni. Sedangkan apa kita dapat banyak tak tuan-tuan dan puan? Sangat banyak. Bermula pada diri kita sendiri. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bayangkan kalau kita mata ni tuan-tuan dan puan, Allah tak bagi. Allah tak tarik balik nikmat mata kita. Tangan kita, kaki kita ni. Boleh tak kita nak datang ke surau malam ni? Nikmat yang kita tak perasan, kita gunakan hari-hari tuan-tuan dan puan, yang ada pada diri kita ni kita lupa. Yang ada, kita pergi tengok nikmat yang tak ada pada diri kita, ada pada orang lain. Apa akan jadi? Kufur. Misal kita tak tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita, kita hanya fokus kita nampak nikmat yang ada pada orang lain, kita akan
Rabun tuan-tuan dan puan, golap mata kita. Kita rasa kita tak dapat apa orang lain dapat. Sedangkan kita lebih banyak lagi Allah Ta'ala bagi. Sama dengan macam dia pun. Maka, mula dengan kesyukuran, Alhamdulillah. Kenapa dengan kesyukuran? Bila kita syukur, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Makin bertambah lagi nikmat tersebut. Okey? Ya, alhamdulillah. Dan ni booster kepada keberkatan adalah salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Ya, dia adalah booster. Kena satu ucapan selawat, 10 rahmat. 10 selawat, 100 rahmat. 100 selawat, 1000 rahmat. Satu rahmat pun dah cukup lah tuan-tuan dan puan. Untuk menentangkan kebahagiaan, menjemput kebahagiaan, menjamin kita mendapat kenikmatan, ketenangan dalam syurga. Apatah lagi lah, berarti beribu rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang yang berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kunci keberkatan. Ingat ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, dan kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah. Mulakan dengan ketiga-tiga ni, ya, secara konsisten. Ambillah apa saja tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tak biasa mula buat kereta dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selepas benda ni, ingat, kita mulakan dengan benda-benda yang kita biasa buat tapi kita terlupa. Sebab benda ni kita tak biasa buat. Bila tak biasa buat, kadang-kadang dilupa kan. Jadi kita kena buat secara sedar dulu. Buat secara sedar, jadikan kebiasaan. 40 hari tuan-tuan dan puan. Mulakan. Contoh nak masak ke dulu. Pilihlah benda-benda yang kita, benda-benda mudah yang kita selalu buat tuan-tuan dan puan, yang kita buat secara konsisten. Ambil itu dulu. Lepas tu nanti kembangkan lagi. Kalau dah biasakan dengan perkara tersebut, contoh macam bawa kereta kan. Lepas tu nanti nak masuk rumah pun sama juga lah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mulakan setiap perkara. Sebab Nabi bagi tahu setiap urusan, kalau kita tak mula, sikit berkat dia. Boleh ya? Baik. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, ini saya perlu bantuan anak-anak sikit lah. Tu nak tolong bacakan. Kalau saya seorang kan parah lah suruh kan. Yang paling dokek ni. Tolong baca sikit. Buku surat pertama. Tak buka-buka dah begitu musat tadi ni. Tutup. Perenggan yang kedua tu, tolong bacakan. Kuat sikit lah. Perenggan kedua, mukadimah. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba dan mendapatkan kemudahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan dan menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan agar kekayaan dunia, maka sebenarnya kau dalam berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk dapatkan harta dunia. Maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur, dan guru yang mengajarimu itu tak seorang yang menjual pedang kepada perompak, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin situ dulu. Baik. Ini selepas daripada muqaddimah pertama, perkara yang di antara terpenting yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala tuan-tuan dan puan adalah tentang niat. Apa dia? Niat. Orang Jawa kata apa? Intention. Panjang sikit. Intention. Apa dia anak-anak? Niat. Kenapa niat tuan-tuan dan puan? Kalau kita buka kitab hadis 40, tuan-tuan dan puan hadis 40, Imam Nawawi. Hadis pertama pun Imam Nawawi dipilih hadis yang berkaitan dengan niat, yang menentuh tentang niat. Ya. Kenapa niat ni penting tuan-tuan dan puan sekalian? Niat ni sangat penting ya. Ada satu andaiat, ada satu kaedah yang dikaji oleh para pengkaji psikologi lah. Dia kata apa? Tenaga akan mengalir seperti mana yang ditunjukkan oleh niat. Tenaga, saya ulang sekali lagi, tenaga, tahu tenaga kan? Energi, energi yang berada dalam diri kita ni akan mengalir
Dia akan mengikut seperti apa yang ditunjukkan oleh niat. Jadi mana kata kalau kita niatkan satu perkara, kita nak buat satu perkara, maka tenaga kita akan mengikut apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita niat benda yang baik, tuan-tuan dan puan-puan, ke mana tenaga kita akan terarah? Baik. Dia akan terarah kepada perkara yang baik. Kalau kita niat perkara yang tidak baik, dia akan follow. Boleh? Boleh ikut? Okay, itu niat. Betapa powerfulnya niat. Sebab itulah hadis pertama sekali yang Imam Nawawi masukkan adalah tentang niat. Yang mana Nabi kata, innamal a'malu bin niat. Semua amalan-amalan itu hanya dengan niat. Sah dengan iman. Niat kalau mengikut perbahasan dalam ulama fiqh lah. Ya. Ataupun yang mentafsirkan hadis ni mengatakan sah amal yang kita buat kalau dalam ibadah ni, dia mesti bermula dengan niat dulu. Bila ada niat, baru sah. Kalau tidak ada niat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak sah amal ibadah tu. Betapa bosannya niat ni. Dan juga, Imam Malik menyatakan, niat ni, memahami, menguasai perkara yang berkaitan dengan niat. Kita faham, apa yang berkait dengan niat ataupun yang disentuh oleh niat ini, dibahaskan oleh para alim ulama. Kalau kita faham saja, kita dah dapat menguasai 1/3 ilmu dah. Kerana itulah diletakkan awal-awal sekali tuan-tuan dan puan. Demikian jugalah Imam Al-Ghazali pun permulaan disentuh tentang niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setiap seorang itu dia akan mendapat seperti apa yang dia niatkan. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan. Dan niat ni di mana diam Di mana diam niat ni? Dalam hati kita. Siapa tahu kita berniat ni tuan-tuan dan puan. Orang lain tahu tak apa niat kita? Kecuali kita bagi tahu niat kita. Itu pun tahyun tak tidak kan. Ada orang dia bagi tu niat, saya datang ni nak meminang contoh kan. Itu kalau nak minang lah. Tapi yang betul lah tu, kalau memang dia sebut dengan dia buat tu kongruen dia panggil. Dia selari. Betul lah tu, apa yang dia niatkan. Tapi di sebalik niat tu sebenarnya, niat ni dia ada layer-layer tuan-tuan dan puan, berlapis-lapis. Niat kita makan untuk apa? Makan sebab kita lapar. Makan sebab nak konyang. Makan sebab nak ada tenaga. Ada orang makan sebab apa? Bila makan madu tu apa, Pak Haji? Nak bagi tambah lagi tenaga kan? Ada orang makan lagi kalau dia makan ubek tu pula kan? Bukan sekadar tambah tenaga je, nak hilangkan penyakit. Kan banyak niat tu. Niat ni dia boleh jadi berlapis-lapis tuan-tuan dan puan. Ya, tak mengapa. Demikian jugalah kalau tuan-tuan dan puan, seperti contoh tuan-tuan dan puan hadir malam ni kan. Apa niat tuan-tuan dan puan datang ke surau pada malam ni? Mungkin ada yang niat nak apa? Niat nak menuntut ilmu, ya. Lepas tu niat nak mengamalkan ilmu yang dia belajar. Niat nak apa lagi? Ada orang dia niat, dia bukan sekadar tu saja, bahkan kat surau ada makanan. Contoh kan. Tu pun boleh jadi niat juga tuan-tuan dan puan. Dan kemudian apa lagi niat kan? Niat boleh berjumpa dengan kawan, dah lama tak jumpa. Kan? Itu juga akan termasuk dalam niat. Apa saja yang kita niatkan tuan-tuan dan puan, yang paling penting sekali dia punya akar itu. Root itu apa dia? Yang utama tu. Yang paling utama ni lah yang menentukan yang lain-lain itu jadi bagus ataupun tidak. Kualiti ataupun tidak. Seandainya yang akar ni tuan-tuan dan puan tak berapa betul, akar yang buruk, maka pokok pun akan jadi buruk juga. Itu niat. That's why kenapa niat sangat-sangat penting. Lalu di sini Imam Al-Ghazali pada awal-awal juga dia nak bagi peringatan pada kita. Bila Nabi kata setiap orang itu dia akan dapat apa yang diniatkan. Orang yang menuntut ilmu, peringatan, nasihat daripada Imam Al-Ghazali, peringatan kasih sayang ya. Seandainya kita ada niat yang semacam ni tuan-tuan dan puan, kena baiki balik. Jangan risau. Kan kata, kalau macam tu, dan dah niat tak elok ni, SN ni start, niat tak baik ni, macam tu tak payah belajar lagi lah, apa-apa ni, payahlah. Pagi je mesti niat tak elok, pagi je mesti niat tak elok. Tuan-tuan dan puan, niat ni boleh tak berubah? Bila niat ni dia berkait dengan hati, boleh tak kita ubah? Boleh? Boleh tak? Macam mana kita nak ubah tuan-tuan dan puan? Siapa yang boleh ubah niat kita ni? Siapa yang berkuasa mengubah niat kita? Siapa yang buat pilihan tuan-tuan dan puan? Siapa buat pilihan? Ingat lagi? Awal-awal pertemuan kita saya bagi tahu dah. Siapa yang buat pilihan?
Kita ada button, kita ada remote control, kita nak control berapa aircon ni. Remote control ada. Kalau ada dengan saya, tuan-tuan saya boleh control. Boleh tak control? Berapa suhu yang saya nak? Boleh. Demikian jugalah kita ada button. Kita ada button ya. Remote control. Kita ada button dalam remote control. Kita nak niat ke arah mana? Baik ke? Atau sebaliknya? Jadi perhatikan, seandainya kita ada niat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang pertama ni, hati-hati. Niat dia belajar, pertama kata Imam Al-Ghazali, dia ada 3 K ya. Pertama K, iaitu dia nak kemegahan. Bila dia belajar, dia nak orang sanjung dia. Itu kemegahan. Kemegahan. Dia nak kebanggaan. Orang kata dia ni pandai. Dia ni hebat. Oh, dia ni banyak ilmu Itu dia antara kemegahan-kemegahan. Dia nak, wah. Mana kata kemegahan ni tuan-tuan, nampak dia boleh rasa, kombang kan. Bukan berkat tadilah. Kalau berkat ni kembang kebaikan. Ini kombang yang dia lupa diri, itu kemegahan. Mogah. Kalau bercakap dengan orang sekarang, kau tahu apa? Dan belajar banyak. Dan lama dah belajar. Surau-surau semua habis dia pergi. Kau tahu apa? Berapa surau kau pergi? Kemegahan. Dalam erti kata yang lain, takabur. Kerana tu yang pertama. Yang kedua, kalau tak ada tu yang kedua, perhatikan ada tak yang kedua ni nak kemasyhuran. Supaya orang kenal, popular. Walaupun dia tak menjadi famous dalam TikTok kau kan, ataupun dalam Facebook kau, Instagram kau. Tapi orang terkenal dia. Ni sebab apa? Sebab dia rajin belajar, dia banyak ilmu. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan ada niat keduniaan, kekayaan. Yang ketiga adalah kekayaan. Dia belajar ni, besok dah habis belajar, dia dapat kumpul rotor sebanyak-banyak Tu yang matlamat dia. Adapun kalau dia belajar, apa saja ilmu yang dia belajar, kalau ilmu tu dunia tu memang zahir lah, dia untuk nak berkojo kan. Dia belajar kemahiran, memang nak berkojo lah untuk mencari nafkah. Ya? Jadi bila dia kojo untuk mencari nafkah, memang dah semata-mata dia punya apa yang dia belajar tadi tu, ya, ilmu yang digunakan tadi, ya akan pada akhirnya tuan-tuan dan puan untuk dia gunakan, dia dapat kemahiran tu digunakan dalam sektor pekerjaan, dalam pekerjaan dia kan. Itu dah sah-sah lah. Ini dia belajar ilmu agama. Ilmu ni daripada ilmu ni dia tujuannya nak menjana keuntungan. Dia nak buat keuntungan yang banyak. Ya, tu memang niat dia. Tu memang niat dia tuan-tuan dan puan. Beza kan ya, ada orang yang dia mengajar agama. Ada dia buat macam contoh dia buat macam daurah ke, lepas tu dia konokan bayaran ke. Itu belum tentu, itu belum lagi dikatakan mengumpul kekayaan dunia. Tak lagi ya. Dia bergantung pada orang yang menyampaikan ceramah tersebut, kuliah tersebut. Apakah dia niat itu nak dapatkan duit semata-mata? Kalau itulah tujuannya dia, waktu dia belajar dulu, dia belajar ilmu agama ni, dia tengok, untuk guru ulama-ulama ni, penceramah-penceramah ni, bayaran ni mahal. Senang lenang ya bayaran ni. Cakap tak sampai pun sejam, contoh kata mereka sejam je, modal ILU ya. Macam menarik lah. Dia pun belajar lah. Untuk apa? Dia pun sama juga lah. Semata-mata nakkan tu. Maka ni niat yang ketiga disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Niat yang perlu dia elakkan. Niat yang perlu dia elakkan. Ya. Namun kena bezakan tuan-tuan dan puan. Kalau macam tu ustaz yang mengajar-mengajar ni tak payahlah bagi apa-apa pun. Kena ikhlas. Niat kena ikhlas. Tak payahlah bagi apa-apa pun. Macam tuan-tuan dan puan jugalah. Kalau macam tu, tuan-tuan puan kena kira jugalah kalau kita macam berkojo. Tak perlulah ambil upah apa-apa pun. Kita buat kojo, tuan-tuan puan ikhlas kan? Ikhlas. Perkara yang kita ada, tak perlu ambil apa-apa. Gaji kau. Ini semata-mata ikhlas. Kalau kerja yang kerjaan kan, tak mengajar atau contoh cikgu kan ke sekolah. Tak payah. Kerjaan bagi gaji, saya ikhlas ni. Semata-mata mengharapkan apa? Keredahan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini tak jadi tuan-tuan puan ya. Bukan semestinya bila mana dia ikhlas, dia tidak boleh menerima apa sahaja hadiah ataupun bayaran, gaji kau. Tak. Bukan tu maksud dia. Yang dimaksudkan tadi tu, mula-mula dia belajar, memang tu dia nampak. Kalau tu nampak, bahaya. Itu nampak macam mana? Jangan nampakkan dunia, tuan-tuan dan puan. Nampakkan manfaat. Nampakkan apa faedah daripada ilmu ni. Kalau dia belajar ilmu agama, apa manfaat faedah dia boleh bagi, kembang kepada orang lain. Sama juga lah kalau tuan-tuan dan puan berkerja pun, belajar dulu kan, belajar dalam kemahiran. Apa sajalah. Pertukangan. Ada yang belajar dalam pertanian. Kita belajar ni kan, sampai kita, bukannya kita belajar, kemudian ni kita keluarkan modal untuk belajar.
Dan bila kita keluarkan modal untuk belajar, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kita menjadi mahir. Oleh kerana kita bukan hanya sekadar belajar, kita praktikkan, kita buat. Maka bila mana kita dah mahir, apakah layak kita menerima bayaran? Ya layak terima bayaran. Bayaran satu hal yang lain, niat satu hal yang lain. Jadi jangan keliru. Ada orang kata, oh kalau ikhlas tak perlu ambil apa-apa bayaran. Tak. Ikhlas serta ikhlas tu di dalam. Ikhlas di dalam. Adapun bayaran, apa sajalah gaji-gaji yang kalau yang bekerja dengan kerajaan ke, ataupun yang bekerja terutama dalam bidang agama kan, maka itu adalah dua perkara yang berbeza. Niat dengan tu. Di sini ni dia jadikan sebagai niat. Itu kesilapan yang perlu dielakkan. Yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada rangkap yang kedua ni. Pada perenggan yang kedua ni ya. Ada 3 perkara perlu dielakkan. Dan apa kesannya tuan-tuan dan puan? Kalau sekiranya dia berniat macam ni, kata Imam Al-Ghazali, kata dia, sebenarnya dia telah menghancurkan agama. Orang semacam ni lah. Ataupun bahasa sekarang ni dipanggil apa tuan-tuan dan puan ya? Sebagai penunggang agama. Tuan-tuan istilah tu? Dia gunakan agama untuk menjana keuntungan duniawi. Semata-mata. Niat ya, itu niat. Boleh follow? Bukan kita tengok, oh dia buat program besar-besar. Macam mana kata tadi lah, ceramah ni. Kadang-kadang jemputan itu, kena bayar. Mentang-mentang ni ustaz ni terkenal. Bayaran itu mahal. Ya? Bukan murah-murah, dia tetapkan bayaran. Dan itu kita tak boleh jadikan sebagai ukuran dia tidak ikhlas. Ataupun dia niat itu nakkan keduniaan. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Melainkan memang itu yang berada dalam hati dia. Kalau itu berada dalam hati dia, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sekali lagi, pasal saya tadi tu, niat ni siapa yang tahu? Kita dengan Allah sahaja. Itu yang tahu. Lepas tu Imam Ghazali tegaskan, bila bercakap tentang niat, fokus kepada siapa tuan-tuan dan puan? Pada kita ya, bukan orang lain. Jadi nanti kan heboh nak tengok orang lain ni ikhlas tak ikhlas ni. Ni niat ni apa? Ni niat ni apa? Ni mesin ni. Kita pula yang membuat andaian. Kita lah yang tetapkan hukum orang tu macam tu. Tidak. Tak boleh. Okey? Dia yang berniat, dia yang tahu niat Jadi kita botolkan niat kita. Takut-takut nanti kita hanya heboh niat orang saja, niat kita habis. Maka rugi tuan-tuan dan puan, dia menghancurkan agama kata Imam Al-Ghazali, dan perjalanan dia dalam menuntut ilmu ni sangat-sangat rugi. Rugi sangatlah. Kenapa rugi tuan-tuan dan puan? Dia nak dunia ni seperti mana saya kongsikan itu, masih ingat lagi? Kalaulah di sisi Allah Ta'ala, dunia ni sebesar sayap nyamuk tu, kalaulah dinilai di sisi Allah Ta'ala, bernilai di sisi Allah Ta'ala, orang kafir jangan dapat minum. Jadi kalau dia niatkan kerana dunia, sedangkan nikmat yang sebesar kocik sayap nyamuk tu pun tak bernilai di sisi Allah Ta'ala, nikmat dunia yang diidamkan tadi itu ya, yang banyak, aku tak kira lah banyak mana sekalipun yang dia niatkan tadi untuk nak dapatkan kemewahan tu, adakah bernilai di sisi Allah Ta'ala? Lepas tu kata rugi. Sedangkan agama adalah satu yang sangat bernilai. Inna dina indallahi Islam. Agama sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala. Ditukarkan agama dia dengan dunia. Itulah ibarat dia. Ditukar. Maka rugi tak? Rugi. Dan dunia ni, rugi tak rugi dia berapa lama tahan? Katakanlah kalau kita niatkan kita belajar agama ni nanti dapat belajar pandai mengaji Quran ke contoh kau, lepas tu bila kita mengaji nanti dapatlah upah. Seorang kepala dapatlah sebulan 100 ke contoh 10 orang dah dapat 1000 contoh. Jadi 1000 pertama tahan ni tuan-tuan dan puan. Sebulan tahan. Kalau tak beli apa-apa tahan. Lepas tu mana pergi tu dunia. Berapa lama? Jadi kalau lah dia niatkan semata-mata tu, rugi tak? Sedangkan kalau dia niat kerana Allah, dia ajar orang kerana Allah, bayaran tetaplah bayaran, itu yuran komitmen kan. Ada dulu kalau tok guru dulu dia tak tetapkan lah apa kan. Bayaran ni, tapi mak ayah ni dia kena lah kira-kira juga kan, masa yang diperuntukkan untuk mengaji contoh. Jadi bila mana dibayar, dan kalau lah sekiranya dia hanya semata-mata niatkan nak dapatkan bayaran tu, alangkah rugi dia. Dengan kelebihan manfaat yang dia dapat. Bila dia mengajar, anak-anak yang diajarkan tu jadi pandai, boleh mengajarkan orang lain pula. Nampak berkembang tak kebaikan tu? Tapi seandainya kalau dia niatkan dunia sahaja dia akan dapat. Akhirat rugi. Sebab tu penting niat. Ya, ini adalah yang pertama. Dan bandingan analogi yang Imam Al-Ghazali buat, orang yang mengajarkan
Orang yang berniat tak elok ni juga tuan-tuan dan puan, sama seorang guru yang mengajar perompak mencuri lah. Bagi senjata kepada pembunuh pisau. Tu bahaya Lepas tu kalau tuan-tuan dan puan mengajar, terutama perkara yang berkaitan dengan agama, tolong tekankan pertama sekali adalah berkaitan tentang niat. Niat anak murid, pelajar-pelajar datang belajar ni, apa niat dia? Betulkan balik niat. Selalu kena ingatkan tuan-tuan dan puan. Lepas tu tadi pun kita bacakan lepas selawat kan, tapi saya tak sampai nak ni lah, print out. Niat menuntut ilmu pun ada juga dikhususkan. Nama itu ta'allama wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-huda wa dalalah 'ala khair ibtigha'a wajhillah. Tu yang pertama. Kita belajar ni besok kalau kita ada kebolehan untuk nak berkongsi manfaat ilmu kepada orang lain. Pertama, sebab apa? Ibtigha'a mardhatillah, redha Allah. Wa qurbihi, sebab kita nak dekat, nak hampirkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabi, yang ketiga, bau ganjaran. Tak salah niat ganjaran ya. Nakkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabi. Lepas tu? Limardhatillah wa qurbihi wa thawabihi. 3 je. Ada lagi? Limardhatillah wa qurbihi wa thawabihi. Tu saja 3 lah. Pada dalam niat tu, 3 ni. Ni yang utamanya. Bau ganjaran. Jadi redha, nak hampirkan diri pada Allah Ta'ala, dan juga nak mendapatkan ganjaran daripada Allah, bukan daripada manusia. Dapat ganjaran daripada manusia, terimalah. Bukan yang bila mana bukan manusia berikan ganjaran, dia tolak, semata-mata dapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin wala bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang menolong orang lain melakukan suatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dihitung berkongsi, yakni dianggap bekerjasama di dalam melakukan maksiat tersebut. Ya. Itu bahaya belajar ilmu agama bermaksiat kau. Kalau niat kalau niat itu tidak betul, niat itu yang disebutkan tadi, dia ada 3. Niat tadi itu nak kemegahan, nakkan kemasyhuran, nakkan kekayaan, maka dia termasuk dalam pelaku maksiat jugalah. Niat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kena betulkan balik. Jadi orang yang mengajar pun terlibat sama juga. Ya, itu niat yang pertama. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya bila engkau berjalan di ikannya ada gelap sembunyi menyatakan ampun bagimu bila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah dari ilmu, dan bagi hidayah itu ada hidayah permulaan dan ada pula hidayah kesudahan dan al-fahim dan ada pula batin, dan engkau tidak akan sampai kepada hidayah. Engkau tidak akan dapat melalui bagi hidayah kecuali setelah atau selesai dari mempunyai dan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Dengar tuan-tuan? Dia dengar? Dia dengar ya? Tak dengar kena kuat sikit. Bagi yang kuat suara. Ini niat yang perlu kita kena niatkan. Inilah niat yang digariskan, yang ditunjukkan, yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada 2 tuan-tuan dan puan. Pertama redha, sama juga tadi adalah redha, dan yang kedua adalah hidayah. 2. Kalau dalam niat kita baca tadi tu, redha untuk mendapatkan penghampiran dan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Nak menghampirkan diri itu adalah hidayah lah. Bagaimana nak hampirkan diri? Hidayah. Mendapatkan ganjaran, macam mana nak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hidayah. Ya. Jadi hidayah. Sesuai dengan nama kitab ni, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Jadi, 2 niat ni. Dan kalau sekiranya kita pasang, memang semata-mata untuk nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak dapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita akan dapat tuan-tuan dan puan? Kelebihannya, kita melangkah keluar daripada rumah, malaikat siap melebarkan sayapnya, mendadahkan sayapnya. Ini apa maksud dia ni? Macam kita pernah tengok tak kapet merah? Dari kapet pernah tengok? Macam mana raja kalau datang ke masjid kan, kena bentang Cikgu kan? Dari kapet.
Kapet kuning, kapet merah kan. Ataupun kalau anugerah Oscar ke kan ada red carpet. Red carpet tu siapa yang boleh jajak kaki kat situ tuan-tuan dan puan? Bukan calon-calon orang. Dan red carpet inilah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan kepada para penuntut ilmu yang niatnya macam tu tadi. Niatnya betul. Redha Allah, hidayah. Nak redha, nak hidayah. Ya. Dan apa lagi kelebihan? Bukan tu saja tuan-tuan, bila dia berjalan di atas permukaan bumi ini, semua ikan-ikan yang berada di laut memohon keampunan. Dalam hadis yang lain dia bagi tahu sehinggakan burung-burung berterbangan pun. Berapa banyak burung tuan-tuan? Berapa banyak ikan? Jumlah ikan dalam lautan. Boleh kira? Berapa juta agak-agak, berapa bilion agak-agak. Sebesar mana lautan dalam dunia ni? 7 lautan kan? Lautan Cina Selatan, laut Selat Melaka ya, Selat Melaka ya. Laut Cina Selatan ni Selat Melaka kan. Selat Melaka sajalah berapa banyak ikan yang ada. Bandingkanlah sebesar-besar lautan Cina, lautan Hindi, lautan Pasifik, lautan apa lagi? Atlantik. Berapa banyak ikan? Kesemua yang memohon keampunan bagi siapa? Bagi orang yang niat dia menuntut ilmu ni tadi adalah pertama, redha Allah. Kedua, hidayah. Ikan minta ampun tuan-tuan dan puan. Ikan minta ampun. Berapa banyak jumlah keampunan yang diminta oleh ikan-ikan tersebut untuk diri kita. Betapa besarnya kelebihan orang yang betul niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu niat yang paling elok. Inilah niat yang kita nak pasang. Inilah niat yang perlu kita kena capai. Dan adakah sukar payah benda ni nak buat tuan-tuan dan puan? Dan saya katakan tadi, antara niat yang pertama, iaitu kita niat kerana nak semata-mata dunia, ataupun niat kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pilih tuan-tuan dan puan? Siapa yang pilih? Mana satu kita nak pilih? Dan bila kita pilih, apa yang kita pilih, ingat tadi, tenaga akan mengalir kepada apa yang kita niatkan. Kalau kita dunia, kita dapat dunia. Dunia dapat, dunia. Tapi sekadar itu saja. Rugi. Kalau kita tumpukan kepada akhirat, tenaga kita akan mengalir kepada apa yang kita niatkan, iaitu akhirat. Dan bayangkan apa yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru istighfar. Belum cerita lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Kalau nak diperincikan kelebihan ini sangat banyak tuan-tuan. Sangat banyak. Ya. Terkunci ke? Sampai buka. Baik. Dan bila itu yang kedua, itu niat yang kedua, dan juga disebutkan tadi bila bercakap tentang hidayah, ni juga kan awal-awal tu saya dah kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Sini depan sini bang. Abang sini depan. Dia duduk belakang, dia lain kerja. Dia duduk depan. Dia ada geng. Duduklah. Duduk sana. Abang, kat sana. Dia bila ada geng, dia lain. Dia tak fokus. Kalau tak ada geng, dia fokus. Okey. Baik. Bila berbicara tentang hidayah, hidayah ni kata dia tadi ada permulaan dan ada kesudahan. Ada permulaan, ada kesudahan. Tak apa. Dia ada start, dia ada akhir. Dan dia ada zahir, dia ada batin. Tu hidayah ya. Hidayah apa? Petunjuk. Ingat lagi makna hidayah? Ini saya dah kongsikan pada awal-awal tadi. Hidayah makna dia petunjuk. Dan petunjuk dia ada awal sekali lagi, itu permulaan dipanggil bidayah. Itu nama kitab ni Bidayatul Hidayah. Dia ada starting point. Dan dia ada ending point. Dia ada kesudahan dia. Nihayah. Dipanggil Nihayatul Hidayah. Dan hidayah ni juga dia ada zahir, boleh nampak zahir, dan dia ada batin. Dia ada yang di luar dan dia ada dalam. Ada intipati, dia ada kandungan, dia ada isi, dia ibarat macam lautan lah. Tuan-tuan pergi laut? Pernah pergi laut? Ada permukaan laut? Ada tak dalam? Kita nampak luas dah kan permukaan laut tu. Dalam, macam mana tuan-tuan nampak? Apa yang ada dalam tu? Kat atas kita nampak apa? Kapal. Kita nampak air, kita nampak ombak, kita nampak buih. Kan?
Dan semua sekali apalah, kalau pergi KPD tu ada banana boat, kan? Apa yang ada kat atas laut lah. Ada jet ski. Kat dalam ada apa tuan-tuan dan puan? Lagi banyak lagi yang terkandung dalam lautan. Ya. Ya. Dan kata Imam Al-Ghazali juga tadi hidayah ni juga adalah merupakan buah ya. Kesannya hidayah dia buah, dia bukan pokok. Bermakna ada pokok. Hidayah tu ada pokok. Bila dia adalah buah, bermakna dia ada pokok. Tuan-tuan dan puan, dia ada batang, dia ada daun, dia ada akar. Dia ada akar. Dan apakah akar hidayah tu? Itu dia panggil batin tu. Yang kita nampak, kalau pokok, analogi dia pokok, pokok ada buah kan? Buah itu adalah kesudahan. Akar tu adalah permulaan. Dan itulah bidayatul hidayah. Okey? Boleh ya? Itu poin disebutkan tadilah. Dan juga disebut tadi tu kita takkan sampai kepada penghujung kalau sekiranya kita takkan sampai kepada penghujung kalau sekiranya kita tidak menyelami. Tidak, maksudnya kalau kita tidak melalui proses-proses ni tuan-tuan, ada starting point. Kalau proses ni kita tak lalui, macam mana kita sampai penghujung? Itu hidayah. Jadi kena tempuhi. Dia adalah penghujung. Ada penghujung. Apa penghujung kita akan dapat? Nanti dia akan beritahu. Ya. Baca balik. Tengkuat sikit suara tadi. Maka di dalam kitab ini saya akan sebutkan hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya kau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Seandainya kau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terpeduk yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu lainnya, sehingga engkau akan terjerumus di dalam jurang kecelakaan. Nah, ini akibat daripada bila mana sebut tentang permulaan hidayah itu, dan kita kena bagi peluang pada diri kita untuk mengalami proses ni tuan-tuan dan puan. Dan tengok, kata tadi cuba uji, tengok diri kita ni boleh tak patuh kepada proses tu tadi. Nafsu kita okey tak? Walaupun kadang-kadang susah kan, hujan-hujan lopek, ya Allah nak datang. Tapi boleh tak kita bagi permission pada diri kita? Okey, tak apa, laluilah, tempuh ya, tak apa dah. Basah lah, wajib je tu. Kalau okey tuan-tuan dan perempuan, tu bermakna satu petunjuk yang bagus. Kita akan, bila kita follow the process, trust the process, insya-Allah sampailah penghujungnya. Tu ayat, itu keyword dia ya. Percaya kepada proses. Dia ada starting point, percaya pada proses tu, kita follow petunjuk kan, macam kita pakai Google Map lah. Nak pergi ke mana tuan-tuan dan puan, tempat kita nak pergi kan. Dia dah tunjuk lah. Tak percaya Google Map lagi. Kan dah jam kan jalan. Ni jalan shortcut, ini jalan yang apa ni tajam sikit. Kita tak nak ikut juga. Apa jadi? Stuck lah. Dia dah tunjukkan. Okay, follow, percaya kepada tu. Guidance tu. Tu panggil hidayah. Kita akan sampai kepada penghujung. Tapi kalau tak percaya, dogil juga kan. Tapi kalau pakai Waze, kalau Waze tu dia apa sikit lah. Tapi saya tak biasa gunakan Waze, saya biasa guna Google Map je. Senang kan, masukkan mana kita nak pergi. Kadang masukkan alamat, dia ada lah. Dia akan tunjuk. Macam tadi, daripada Seremban, nak balik ke rumah tengok, jam ni, seperti putih. Ikut jalan lama. Senang sikit kan, tak payahlah daripada 2 lane nak 1 lane tu. Jadi, lepas tu, jam lepas pada tu okey lah, bergerak lah kan. See? Jadi kita beri peluang pada diri kita untuk mengalami proses hidayah ni. Sampai kepada penghujungnya. Kena uji kata dia. Kalau lah okey, okey. Tapi kalau lah nafsu tak okey, hati-hati. Hati-hati kata dia. Bermakna kita menuntut ilmu ni atas dasar apa? Atas dasar ikut perintah
ataupun apa ni, perintah syaitan yang terkutuk. Yang dia ni, mana syaitan ni memang tujuan dia adalah nak menipu daya kita semua. Kan? Dia tipu daya lah. Pergilah belajar. Dia makan ni contoh kan. Jadi bila mana ada niat semacam tu, tuan-tuan dan puan sekalian, dia dah test diri dia, tak boleh follow, bermakna apa perlu dia kena buat. Kalau sekiranya dia berada dalam hidayah ni, dia dah mengalami proses ni. Kalau sekiranya dia mendapat ujian semacam tu tadi, dia tak boleh nak follow lah rasa dia. Tak boleh ikut lah. Apa dia tunjukkan dia tak boleh nak ikut lah. Dia payah nak taat. Apa perlu dia buat, tuan-tuan dan puan soalan? Berbalik kepada starting point. Poin yang pertama sebelum dia nak berjalan adalah niat. Tengok balik niat Always, sentiasa refer balik kepada niat. Niat dia, apa niat dia? Kalau niat, sebab niat ni tadilah dia akan, sebab saya kata tadi tu, kalau niat ni betul, macam mana energi dia? Apa saja dia akan rompoh. Kalau niat itu tak betul, pada awal lagi dah tengah jalan pun, sebab menuntut ilmu ni pun bukan semata-mata dunia, tak tally tuan-tuan, maka dia pun akan jadi berantakan. Ini adalah perkara yang perlu dibetul-betulkan. Baik. Boleh kita teruskan sikit lagi tuan-tuan, masa dah berlebih sebenarnya ni. Saya nak ambil sampai kepada muka surat ni ya. Kelima, boleh ya? Baca. Dia nak dibaca saja. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku kabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Jadi, lepas tu sambung terus. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajari engkau akan kelebihan ilmu dan derajat pada ulama, dan dia mengajari engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan di dalam hadis dan juga perkataan ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Ni golongan yang mana tadilah dia tak boleh follow sebab niatnya tak betul. Jadi dia bermakna kalau dia tak dapat ikut, dia hanya mengikut, dia belajar juga tapi terdasar mengikut perintah syaitan. Dan dia rasakan dia dapat banyak ilmu, dia pandai, dia hebat, dia boleh mengajar. Anak pula boleh mengajar. Dalam keadaan macam ni, tuan-tuan dan puan, niat yang tak betul tadi kan, dalam keadaan macam tu, maka apa akan berlaku pada diri kita, tuan-tuan dan puan? Ni bahaya Bila mana siapa yang bertambah ilmu, kata Rasulullah, sedangkan hidayah tak bertambah, maka sebenarnya bertambah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala sahaja. Tu, kalau dah dia belajar tapi tak juga, tak beri kesan. Hidayah tu dia tak beri kesan, ilmu yang dia belajar tak beri kesan kepada rohani dia. Semakin jauh lah rasa kan. Semakin lama semakin tak kena ni, tak tenang. Itu ada something wrong. Ya. Lepas tu? Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyadun nasi adaban yawmal qiyamah alimul lam yarfa'ahu Allahu bi'ilmi. Artinya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat ialah orang yang alim dan tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Taala dengannya. Habis tu tak belajar lah masa tu. Orang alim ni bahaya kan. Kalau tak betul niat bahaya, mengajar pun bahaya. Lepas tu tak belajar lah, jadi jahil. Tak, tuan-tuan. Jahil tu dah tahu, alim ini pun sama jugalah. Orang jahil pun lebih tahu. Kalau yang alim, kalau yang belajar tak betul niat pun, besar je punya bahana. Yang tak belajar lebih-lebih lagi. Jangan kata tak belajar ya. Bukan tak perlu belajar ataupun jadi jahil, tapi apa perlu dibuat? Betulkan niat. Betulkan niat. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Itu yang pertama. Dan daripada hati yang tidak khusyuk. 2. Dan daripada amal yang tidak diangkat. 3. Dan daripada
Doa dia tak dengar. 4 perkara yang diminta diajar Rasulullah. Dalam ni ada yang diminta, iaitu ilmu tak bermanfaat. Seandainya benda ni tak penting, Rasulullah takkan highlight dalam doa, tuan-tuan. Dia sangat penting. Bila niat dia tak betul, ilmu yang dia belajar tu pun tak bermanfaat. Manfaat tak nampak macam manfaat, tapi sebenarnya ilmu tersebut telah menjahanamkan dia sebab niat yang tak elok. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Marartu laylata usriya bi aqwami tuqradu shifahum bi maqarid ridha min nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anis syarri wa na'ti. Artinya aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang yang lain berbuat kebaikan, tapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tapi kami mengejarkan. Mengajar benda baik, tapi dia sendiri tak buat. Ya. Jadi maka berhati-hatilah engkau, wahai saudaraku Salman Al-Ghazali, daripada tipu dia syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau. Macam mana cara perangkap? Setuju. Carilah ilmu, pergilah belajar. Padahal sebenarnya dia telah memperdaya engkau. Macam mana cara dia gelincirkan? Perdaya kita macam mana? Niat. Nampak? Iblis, syaitan ni dia sangat alim. Dia tahu mana celah mana yang dia boleh masuk. Dia boleh selewengkan. Kan dia berjanji bersumpah setia dengan Allah Ta'ala untuk selesaikan Adam. See? Jadi dia tahu. Fatih Ghazali sangat tekankan benda ni. Imam Nawawi pun juga hadis yang pertama pun contoh tentang niat. Jadi kalau seandainya benda tak penting, tuan-tuan, mereka takkan letakkan pada awal-awal. Dia sangat-sangat penting. Jadi hati-hati. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka. Kerana ia tidak mahu belajar. Tu saya katakan tadi tu. Jangan pula, kalau macam tu tak payahlah belajar. Bahaya ni, setan tipu ni. Orang belajar setan tipu, jadi kita tak payah belajar lah. Tak. Betulkanlah niat. Kalau salah, teruskan belajar. Jangan biarkan diri kita berada dalam kegelapan kejahilan. Okey? Ya. Dan celaka bagi salim 1000 kali celaka. Lagi. Tu sekali celaka orang jahil. Orang alim 1000 kali celaka. Apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala betulkan sentiasa niat kita hadir dalam mana-mana majlis ilmu, terutama ilmu agama ni adalah semata-mata menuntut keredaan Allah. Dan yang kedua apa tuan-tuan? Hidayah. Apa dia? Dua ya. Satu, redha Allah. Dua, hidayah. Sahaja aku belajar. Bila aku belajar, aku boleh mengajar. Aku ambil manfaat. Aku kongsikan balik manfaat. Aku ambil faedah. Apa sahaja faedah daripada perkongsian kita dapat, kita kongsikan balik, kita bagi balik. Ya. Dan juga apa saja kebaikan-kebaikan kita buat, kita belajar kitab Allah, semua ni adalah untuk mendapatkan keredaan Allah dan juga hidayah, petunjuk daripada Allah. Itu seperti ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Inilah dia starting point kepada petunjuk hidayah. Semoga Allah Ta'ala taufikkan kita semua dapat kita sentiasa memperbetulkan niat kita dalam menuntut ilmu agama. InsyaAllah, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin, istiqamah ya. Dan dalam menuntut ilmu ni pula, kata Imam Ghazali, ada 3 keadaan. Ada 3 type pelajar penuntut ilmu. Kenapakah ketiga-tiga tu? Nanti insyaAllah kita sambung ni pada tahun hadapan. Tahun depan kan? Ni dah ada bulan 12. 2023. Bunyi tu dah setahun ni lagi kan? Ya. Padahal bulan depannya orang haji kan? Ya. Ada soalan ke? Kalau ada soalan silakan. Kita terlebih 10 minit ya. Lebih 10 minit. Dan anggaran 9.40. Sebab kita sebulan sekali kan. Jadi saya cuba untuk nak ni lah. Kita ambil dia punya poin-poin penting saja. Kalau pondok tu memang very subtle lah. Satu sungguh memang perhalusi sungguh setiap apa ungkapan yang disebutkan tadi tu ya. Ini kita nak ambil poin dan kita nak praktikkan saja. Senang kita praktikkan. Benda simple, setiap kali nak hadir keluar, dan itu bayangkanlah tuan-tuan nikmat kelebihan itu. Ini
dia tak sebut semua ya. Tu dia ambil daripada hadis Nabi juga tu. Macam-macam dalam kalau tuan-tuan buka semak kitab perintah penuntun, lagi banyak lagi kelebihan penuntun ilmu agama. Bila betul niat itu kerana Allah Ta'ala. Tu dia masukkan sebahagian. Tu pun disebutkan dari itu ikan saja kan. Setengah riwayat katakan burung, binatang-binatang melata ada juga. Memohon istighfar keampunan bagi penuntut ilmu yang betul niat dia kerana Allah. Okey, ada soalan ke? Sila. Beza niat dengan lafaz niat. Kalau lafaz niat kita sebut pada lidah, dia ada lafaz, ada suara. Usalli fardal maghribi, usalli fardal isya, itu lafaz. Lafaz kita sebut, dan niat tu bila kalau dalam solat, niat tu adalah dalam hati. Kalau dalam ibadah, dia sewaktu kita buat mengerjakan ibadah tersebutlah, macam solat, waktu takbir, nak masuk dalam solat Allah, waktu tu dalam hati aku solat fardu isya. 3 perkara kalau dalam kitab kitab Maniatul Musalli, ada 3 ni, qasad, ta'arud, ta'yin. 3 benda tu dia kena hadirkan. Tu dalam, itu disebut dalam hati. Mulut sebut Allah, lafaz Allahu Akbar, hati lintaskan aku salat fardu isya. Kalau ambil wuduk, tangan air konon dekat muka, hati sahaja aku berwuduk kerana Allah. Boleh. Tu niat adalah dalam. Lafaz kita baca, kenapa kena baca lafaz? Sebab nak bantu. Kalau dalam solat kan, kita nak memudahkan niat tadi itu hadir. Ini sunat lah. Dia bukan, lafaz tu sunat saja. Yang wajib tu adalah niat. Kena tahu juga kenapa kena baca lafaz kan? Sebab nak bantu. Itu adalah wajib. Kalau sekiranya itu tak dapat nak ditahkan, sebab tu ulama dia gariskan yang wajib dihadirkan ketika niat tu aku solat fardu isya. Kalau solat fardu lah, 3 benda tu je, ringkas je. Kalau sekiranya tak dapat, dia buat dengan, jangan paksa tuan-tuan orang umpan. Kita sebenarnya cuba pejam mata, cuba kita sebut dalam hati aku solat fardu isya. Payah kau? Tak kan? Jadi sebab tu kita sebut Allah. Boleh tak? Allahu Akbar. Hadirkan niat, boleh tak? Ya? Macam mana? Kalau khusyuk, insya-Allah. Itu tujuannya, kita kena lafazkan dulu sebelum salat. Itu kita nak bagi tahu, kita nak salat. Usalli fardal isya. Tak apa, sabarlah. Aku salat fardu isya. Bahasa Melayu pun tak apa, sebab niatkan dalam bahasa Melayu. Sebabkan dalam bahasa Melayu tarikh pun tak apa. Kalau yang handal Arab tu bahasa Arab lah. Bahasa Melayu, aku salat fardu isya. Dan bila kita angkat tabir, kan mudah tak? Mudah. Tapi kalau lah merewang sana, merewang sini, serabut sana, serabut sini, Allah. Sebab ni tak clear fikiran itu. Fikiran tu merewang. Terlampau panggil overthinking kan. Bila fikiran merewang, apa kita fikirkan ni tuan-tuan ramai ingat dia punya kajian yang dibuat. Bila kita fikir, dia akan respon. Thinking, feeling. Kita thinking, feeling. Kita feel. Benda yang feeling serabut, kita akan serabut. Benda yang fikir, dia akan ni. So nak kadang benda tu belum jadi lagi, kita dah pergi sana dah. Rasa serabut, sonak parut. Contoh. Kan? Jadi, sebab tu sebelum solat tu clearkan dulu ni. Lepas tu Nabi kata kalau ada jamuan, dihidangkan sebelum solat kan. Solat didirikan, mana kena dahulu? Kalau jamuan dah dihidangkan, konalah jamu dulu. Tapi jamuan tak dihidangkan, tutup lagi ya. Ke luar sana. Kena selesaikan dulu. Apa saja pekerjaan urusan. Faiza faragta fansab. Faiza faragta. Bila mana dah selesai, maka hampirkan dirimu. Baru boleh fokus. Kalau serabut tu yang tak dapat tu 20 kali. Tu kes serabut. Yang kes was-was punya juga, Allah. Ini terlampau sangat. Dia panggil syadid. Terlampau sangat nak. Setan pun pandai tipu ya. Kadang-kadang dia ajuk orang, dapat kan dia balik kan. Bahaya. Itu ragu-ragu. Syak rasa tak pernah jumpa orang sini kan. Masjid-masjid tak ada jumpa cikgu, ada tak?
Ada kan? Biasa jumpa di tempat-tempat orang belajar ilmu agama tuan-tuan, kat pondok masa saya belajar di pondok dulu, banyak. Ada lah orang macam tak, walaupun tak banyak, ada. Betul tak? Betul Jang? Dia ada, dia baru belajar kan, dia nak praktik tu. Dia anggap benda tu simple saja sebenarnya. Tak susah pun, memang dah ada dalam diri kita. Cuma the way kita nak buat tu macam mana, how. Ya. Wallahu alam. Ya. Baik. Ada soalan lain? Ini ada hutang yang tadi tuan-tuan ya. Soalan tentang apa tu? Tentang collect duit yuran, lepas tu dia buat pertandingan, pakai duit yuran tu buat jadikan beli sebagai hadiah. Kalau duit yuran tu semata-mata dia pakai untuk buat hadiah, haram. Kalau dia collect duit yuran, gunakan semua duit yuran tu beli hadiah. Siapa menang dapat hadiah ni, maka hukumnya haram. Kalau yuran dia ambil, dia nak untuk pengurusan. Buat pengurusan, apa? Ni nak pakai kos apa ni perbelanjaan semua, menguruskan ni pertandingan ni, nak beli prop semua bagai bla 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 bla. Lepas tu nanti sebahagian saja dia ambil daripada tu. Daripada yuran tu dibelikan hadiah, boleh. Ataupun yang selamat dia cari sponsorship. Cari sponsorship, jangan ambil daripada yuran. Tu nak selamat lah. Sama ada pakai separuh saja. Ni kalian yang haram tu kalau dia pakai semua tu. Contoh collect yuran RM10, 10 orang dapatlah 100,000. Apa ni? 100 orang dapatlah 1,000. 1,000 tu beli hadiah. Siapa menang dia dapat. Tu ada unsur-unsur perjudian lah. Unsur judi. Orang bagi tu masuk walaupun dikenakan yuran. Dia tak bagi tu pun, dia tak bagi tahu pun. Jadi penganjur lah. Penganjur kena apa balik? Penganjur yang tahulah benda ni. Kita tak tahu. Okey? Ibu ya? Baik. Ya. Tak ada soalan lain ya. Kalau tak ada soalan tuan-tuan, saya rasa kadar tu dulu pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salah dan silap pastinya ada daripada diri saya sebagai kekurangan. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan tersebut. Terima kasih atas perhatian, dan sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah pada tahun akan datang, tahun depan ya, bulan 1 lah. Dan sehingga itu kita tangguhkan sesi kita pada malam ni dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lana maqta'na ma ta'ammalna ma asrarna ma 'alanna wa ma anta 'alu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faruddahu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh. اللهم اجعلنا من علمائك العاملين المخلصين الغر المحجلين وحكي لنا آمالنا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا معصوما. اللهم لا انتهينا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.